Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbala warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fardhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna bi nuril ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat Isya secara berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata salatal isya'i fil jama'ati fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang menunaikan salat Isya secara berjemaah, seakan-akan dia telah melakukan qiyamul lail separuh malam. Ya, semoga kita semua ni telah dikurniakan pahala qiyamul lail separuh malam, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tutup satu kipas yang sejuk lah. Surau ni masalahnya orang tak ada, tapi kau punya ekor macam Eskimo. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita dah puasa berapa hari? 17. Dapat 17 hari kan? 17 hari semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita dan Allah Ta'ala menerima amal ibadat puasa kita, dan Allah Ta'ala memaafkan segala kekurangan-kekurangan yang berlaku pada diri kita sepanjang-panjang kita berpuasa Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menyambung sakit baki hari-hari yang mendatang di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Anda nak tanya sikit, sini ramai orang Melayu ke orang Cina ini? Ramai Melayu ke di AP habis ni? Kenapa tak ada orang? Baru berapa Ramadan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh minta air, Syekh kering tegak tu. Jadi bukan apa, sedihlah tengok keadaan. Patutnya kan, ya, tak adalah kata ke tuan-tuan semua okey je, tapi mana dia kan orang-orang lain yang sepatutnya dia datanglah, sepatutnya berjemaah ni kan, sepatutnya begitu. Bukan orang kata Ramadan ni dia datang setahun sekali je. Satu, lepas tu satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Dalam kaedah tuan-tuan, bila Allah sebut nama benda tu dalam Al-Quran, dia ada dua makna. Sama ada benda tu terlalu mulia di sisi Allah, ataupun Allah benci sangat dekat dia. Ya, contoh macam Ramadan. Ramadan ni Allah suka sampai disebutkan namanya. 12 bulan tu tak ada satu pun bulan Allah sebut namanya dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Dalam macam tu diiringi pula dengan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, kan? Lepas tu dalam ayat Ramadan tu ada special tengah-tengah Allah letak ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, Allah kata aku hampir. Makna Allah Ta'ala ni memakbulkan permintaan hamba-Nya dalam Ramadan. Jadi bila orang kata orang kita ni masih ada lagi kan, anda kapan dah teringat tu situasi, jazakallahu khairan, air dapat air panas nikmat, serius aku cakap. Power macam ke Eskimo kau tu tak? Dia aku semayang sorok-sorok kaki ni, aduh silap bawa jubah tu. Ada satu lagi jubah yang tebal, ni pun dah tebal dah ni. Kalau kau tahu Eskimo aku bawa selimut tadi kedai, kau patut sediakan toto, tahu tak? Okey tuan-tuan semua, apa tu nak cakap kau orang? Apa tadi ya? Lupa lah. Apa lupa lah. Dia bila sejuk sangat kan, otak jadi beku tu tak? Nak cakap pun tak tahu apa. Okeylah. Ala kulli hal, apa dia?
berkenaan dengan ialah doa dalam Ramadan ni kan, makna waktu Allah makbulkan. Dan yang nak sebut tadi, makna dalam Quran Allah sebut nama Ramadan dan dia datang setahun sekali aja kan. Lepas tu kita bukan tuan-tuan lah, alhamdulillah lah, mungkin yang tak datang ni mungkin balik kampung kot. Jadi orang ada special case balik kampung kot. Tapi tengok tadi kereta berlambak, tengok orang ramai ya, subhanallah. Tapi itulah nikmat yang Allah Ta'ala pilih kita masih lagi datang ke surau dan masjid. Alhamdulillah. Satu yang tu akan teringat dulu beberapa tahun dulu, dan ini cerita lama sangat, sebelum Covid lagi. Ada satu surau dekat area Subang, tak nak sebut Subang mana, Subang tu besar kan. Dia lebih kurang kawasan gini jugalah, tapi ni apartmen lah. Cuma istimewanya apartmen korang ni surau dia besar ni, macam kalau orang duduk dalam surau ni, orang keluar, orang tak tahu dia kawasan apartmen. Orang kata ni kawasan perumahan teres ke apa kan. Tengok dia surau besar bapak ni ha. Subhanallah. Jadi ana ingat lagi masa ana tazkirah Ramadan, ana pergi surau tu, ana sampai tengok ada slipper ada dua pasang slipper. Sampai ana panggil surau tu surau dua pasang slipper. Memang tak ada orang je. Tapi kawasan dia nak kata flat pun apartmen kan. Kawasan tu semua orang kita, orang Melayu, orang Islam Melaka. Tapi yang datang tarawih tu ana rasa satu soft lah, hanya satu soft. Dua slipper tu tak tahu, mungkin slipper surau ke slipper jamban ke, Allahu alam lah. Tapi lepas tu ada orang datang, tapi masa mukadimah nak sampai tu ana ingat lagi ada dua pasang slipper. Kan nak dia tak ada orang je. Kesian Ramadan. Ana ialah minta Allah ampunkan dosa ana dan Allah Taala ampunkan dosa kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk terus istiqamah sehingga akhir Ramadan insya-Allah. Amin. Okeylah, pada malam ni ana akan cerita secara ringkas tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penurunan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma tamma lin Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam umur Nabi genap 40 tahun. 40 tahun ni umur matang tuan-tuan ya. Sebab tu ada riwayat mengatakan man balagha 40 sanatan wa lam tazid hasanatu min sayiatihi falyatabawwa maq'adahu fin nar. Na'udzubillah min zalik. Kita kalau umur dah cecah 40, perangai tak berubah juga, standby masuk neraka. Sampai macam tu. Ya, umur 40 ni umur mature, umur matang. Sepatut dah reti dah. Ada setengah dia berkata man balagha sitina sanatan, 60 tahun. 60 tu dah kemuncak matang dah. Kalau tak reti berubah agak, memang menatang lah kau cakap banyak. Kan? Mana dah tahap matang lah kan 40 tahun ni. Maka ketika Nabi berumur 40 tahun, nazala alaihi Jibril alaihi salatu wassalam fi yaumil itsnain. Jibril turun. Ini first time, pertama kali ya Jibril turun kepada Nabi SAW pada hari Isnin di 17 khalat min Ramadana, pada 17 Ramadan. Benda ni khilaf ulama ya. Ada ulama kata 17, ada kata 21, ada kata 27. Wa yuhaddithuna al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu fi sahihihi bi sanadil muttasil ila Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha an kayfiyati nuzul wahyi alaihi faqala. Al-Imam al-Bukhari menceritakan kepada kita semua bagaimana permulaan turunnya wahyu. Fataqul, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, cerita ni Sayyidatina Aisyah yang cerita dekat Nabi, isteri Nabi yang ke berapa? Sayyidatina Aisyah ke berapa? Nak jawab pun tak berani Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama Khadijah, yang kedua apa nama? Saudah bintu Zam'ah. Yang kedua ni dia agak low profile orangnya. Dia lebih berumur pada Nabi SAW. Saudah bintu Zam'ah. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yatu salihatu fi an-naum. Nabi ni tuan-tuan sebelum dapat wahyu, Nabi mengalami satu situasi apa dia?
Nabi bermimpi, kalau mimpi itu fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Nabi kalau mimpi malam, besok mimpi tu pasti berlaku. Contohlah, kalau Nabi semalam mimpi ada orang hantar makanan kat rumah Nabi, besok tiba-tiba ada orang datang bagi salam, bagi makanan. Akan mimpi semalam ada bagi makanan, ya sungguh. Contohnya gitulah. Semua mimpi Nabi yang Nabi alami akan berlaku. Itu muqaddimah sebelum turunnya wahyu. Dan kita sedia maklum, mimpi Nabi Rasul betul belaka. Ya, sebelum menjadi Nabi Rasul dah mengalami situasi macam tu. Bila jadi Nabi Rasul, lebih hebat lagi lah. Ya, walaupun memakan masa, mimpi tu nak dibuktikan, tapi dia pasti berlaku. Contoh Nabi SAW bermimpi, Nabi masuk Mekah, masa Nabi dah hijrah ke Madinah. Nabi mimpi, Nabi pakai ihram, Nabi pergi tawaf, sa'i, tahallul dengan para sahabat. Mimpi itu Nabi mimpi kalau tak mana pada tahun 7 hijrah, ianya berlaku tahun depan, tahun 8 hijrah dalam peristiwa Fathu Makkah. Bila Nabi SAW berjaya menawan kota Makkah. Okey. Summa hubbiba ilaihil khala. Selepas Nabi mengalami mimpi yang benar, mimpi berlaku, keadaan Nabi mula berubah tau. Nabi suka bersendirian, duduk seorang-seorang, senyap-senyap, duduk seorang-seorang. Wa kana yahlu bi ghari hira'in yatahannathu bihi wa huwa ta'abbud al-layali zawat al-'adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Maka Nabi SAW suka pergi dekat Gua Hira, duduk kat situ seorang-seorang, yatahannath, beribadat. Ibadat macam mana cara tu? Zaman tu kan mana ada akidah, tak ada apa lagi. Tapi wallahu alam, mungkin dengan cara Nabi bertafakur, Nabi tengok kejadian alam kan, siapa yang ciptakan, dia akan fikir macam tu. Bagi laluan iklan insaf aku tak pernah aku dengar jam kuat berzikir kecuali jam seorang korang ni. Biasa juga aku dengar jam azan, ni jam zikir pula. Memang tanda kiamat betul lah. Okey tuan-tuan semua. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Semua Nabi Rasul tuan-tuan, semua Nabi Rasul lahirnya dari keadaan fitrah. Maknanya tak pernah sembah berhala. Semua Nabi Rasul sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul, tak pernah sembah berhala. Mana fitrah mereka bersih. Jadi nak jadi Nabi Rasul tu dah bersih dari orang. Jadi Nabi akan tengok siapa ciptakan alam, dah fikir gitulah. Jadi Nabi SAW akan duduk dekat Gua Hira beberapa malam, duduk tengok, fikir kan. Bila pergi Mekah tengok keadaan orang Mekah, kenapa orang Mekah ni sembah berhala, sembah tok pekong, benda kau buat ni, mengarut semua ni. Jadi fikir macam tu. Ana dah naik dah Gua Hira ni dengan rumah ana, kita pergi umrah. Boleh tahan Syekh, naik Gua Hira ni. Kalau zaman aku gemuk dulu, wah sekarang dah slim sikit dah. Itu pun dekat sejam bang, dekat sejam kan. Tapi kalau sekarang naik 40 minit sampai kot kan. Tapi orang rumah ana tu masa dia pergi Mekah tu, lelah dia bawa inhaler. Tahu-tahu sampai ke atas, terperanjat ke, Masya Allah sampai. Replace, believe it or not, aku cakap. Merah muka bini aku, maknanya dengan inhaler. Dia kata subhanallah, Allah bagi dekat dia, dia boleh naik tinggi Syekh. Wah lelah kalau kat Malaysia naik memang meninggal je. Tapi subhanallah berkat sampai-sampai kat situ. Sampai atas Gua Hira tu, memang meriah lah kan. Setiap ada kafe lagi tu. Yang Bangla ni dia buat kafe atas tu. Wujud tak ada internet apa benda. Lepas tu adalah gua tempat Nabi beribadat dan orang pun ramai lah kawasan. Subhanallah. Berdiri atas Gua Hira, kita akan nampak Makkah. Masya Allah, nampak Makkah. Jauh-jauh Syekh. Maknanya Nabi, wallahualam, Nabi pergi jalan kaki ke, naik unta ke, wallahualam, tapi jauh jugalah. Perjalanan tu daripada Gua Hira ke Makkah. Memang jauh. Wa tazawwadu lidzalika. Nabi duduk beberapa hari dekat Gua Hira, bawa bekal. Bila habis bekal, Nabi turun balik ke rumah, jumpa keluarga, bawa balik bekal, naik semula. Thumma yarju ila Khadijah wa yatazawwad li mithliha. Hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira'in. Sehingga
datang kepada Nabi SAW kebenaran, iaitulah Jibril alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi berada di Gua Hira, faja'ahul malaku faqala lah ikra, faqala ma ana biqari'in, qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani faqala iqra, فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال. Okey tuan-tuan, cerita ni semua kita tahu belaka. Datanglah Jibril alaihi salatu wasallam pertama kali dalam hidup Nabi. Nabi tak pernah tengok rupa Jibril ni lah, first time Nabi tengok. Wallahu alam macam mana, wallahu alam. Jibril datang tuan-tuan, dia peluk Nabi. Dalam tengah riwayat cerita, Nabi masa duduk dekat Gua Hira ni, Nabi bawa kita kata selimut, ya, Nabi guna untuk lapik kat atas tanah ni untuk Nabi tidur baring atas tu. Jadi tengah riwayat kata dia ambil selimut tu, Jibril ambil, dia kelubungnya Nabi kan macam sejadah gini kan. Ambil, dia buat gitu. Dia kelubung Waktu dia peluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril kata, "Iqra, baca wahai Muhammad." Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak kerti baca. Faqala thaniyata faghatani thaniyata. Maka Jibril kata lagi, "Iqra, baca wahai Muhammad." Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak kerti baca. Dan sampailah kali ketiga. Jadi tuan-tuan semua, Nabi memang sifatnya al-ummi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak reti membaca dan tak reti menulis. Ada orang kata, mana boleh Ustaz, kalau Nabi tak reti membaca, tak reti menulis, aib dia kata, itu merupakan kekurangan Nabi dan Rasul, tak kena macam tu. Pandailah engkau. Quran pun kata an-nabiyul ummi, Nabi yang tak reti membaca. Habis itu macam mana? Mukjizat Nabi SAW, ketidakpandaian Nabi membaca dan menulis itu kemuliaan bagi Nabi. Sebabnya dia diajar direct oleh Allah, oleh Jibril alaihi salatu wasalam. Tak macam kita. Kalau kita tak kerti membaca dan tak kerti menulis, goblok kita ni. Memang hampir siapa nak ajar kau. Tapi Nabi SAW tak kerti baca, tak kerti menulis, itu satu kemuliaan, dan Allah ajar direct kepada Rasulullah SAW. Sebab tu apabila Al-Quran diturunkan, orang tak boleh buat tuduhan yang mengatakan Al-Quran itu ciptaan Nabi, karangan Nabi. Nak karang apa bendanya, Nabi tak kerti baca, tak kerti menulis sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib tulis beberapa item perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir Mekah, hadza ma ahadahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bla bla bla. Bila orang kafir tak puas hati, dia kata, Muhammad apa pula ni, ada Muhammadur Rasulullah. Kita orang tak kenal kau Muhammad Rasulullah. Kalau kita orang iktiraf kau Muhammad pesuruh Allah, dah lama kita orang beriman dengan kau. Kita tak pernah iktiraf, tahu tak? Padam Rasulullah tu, tulis je Muhammad bin Abdullah, nama kau dalam maikat macam mana. Gitulah, padam perkataan Rasulullah. Nabi kata, Ali, mana perkataan tu? Nabi tanya, mana perkataan tu wahai Ali? Dia kata, hadza ya Rasulullah. Nabi kata, padam perkataan Rasulullah. Ali kata, aku tak nak padam. Nabi ambil ni jubah ni, Nabi yang padam. Macam gitu. Ni nak bagi tahu memang Nabi SAW tak reti membaca, tapi itu merupakan kemuliaan yang Allah Taala beri kepada Rasulullah SAW. Sampailah kali ketiga Jibril kelubung Nabi. Summa arsalani, kemudian Jibril melepaskan aku. Faqala, maka kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Bila Nabi Jibril kata baca, maknanya ada sesuatu yang tertulis di hadapan Nabi, ada skrin gitu. Jadi skrin tu kat mana? Kalau dalam kitab Nurul Yaqin, tahqiq bawah tu Syekh Anas Maghribi, dia kata selimut yang Nabi guna tu, yang dikelubung kat Nabi tu, dekat selimut itulah tertera skrin yang tertulis perkataan Iqra bismi rabbikal ladzi, tapi Nabi tak kerti baca. Kan? Benda tu nampak. Jibril kata, baca wahai Muhammad. Ma ana biqari'in, aku tak kerti baca. Kan? Ana ingat soalan ni tak pernah ada orang tanya kat ana kecuali sekali je. Masa ana mengajar kat kampung, kat Kuang dulu.
Ngajak. Sekali ada orang tua duduk depan aku, relax. Ustaz, nak tanya soalan ni Ustaz. Ya, silakan. Kita tengok orang tua kan. Apa barang orang tua. Ni mesti soalan simple present tense kacang boncai lah. Sekali tanya kau tahu, Ustaz, itu kan Jibril kata tu. Jawablah orang tua ni, kau tahu tak? Ustaz, itu kan Jibril kata Muhammad baca. Baca tu mesti ada benda nak dibacakan Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ambil kau. Aku tak nak jawab. Kata, soalan tu semua bid'ah belaka. Kan? Tak kena nak jawab. Konahlah kau. Padahal ada jawapan dia. Aku rasa tanya pun juga malaikat juga yang tanya soalan tu. Masa dia saja nak mengetes aku. Memang aku tak tahu jawapan dia. Rupa-rupanya, menurut pendapat sebagian ulama, memang benda tu macam skrin tertera di hadapan Nabi. Iqra, sebab tu kata baca. Ya, kalau tak ada apa benda teks, nak baca apa bendanya kan? Mesti ada something yang malaikat suruh baca. Maka Nabi tak reti baca. Lalu Jibril pun ajak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad, dengan nama Tuhan yang menjadikan kau, khalaqal insana min 'alaqin, Allah menjadikan manusia daripada alaq. Alaq ni tuan-tuan dalam bahasa Arab benda yang tergantung dalam rahim orang perempuan. Apabila orang perempuan ni bersama dengan suami dia dan melekat dekat rahim, permulaan sebelum kejadian mudghah, seketul daging, dia akan jadi alaqah. Alaqah ialah seperti benda tergantung dekat rahim. Subhanallah, zaman Nabi orang mana tahu benda macam ni. Sebut alaq, benda tergantung. Tapi orang tahu benda tu tergantung zaman sekarang, bila dah ada scan, dah ada apa benda, alat-alat canggih manggih ni kan, boleh tengok dalam perut orang dan sebagainya, baru tahu ya sungguh benda tu kecil tergantung kat rahim. Subhanallah. Itulah antara kebenaran yang Al-Quran ini daripada Allah, bukan ciptaan manusia. Iqra, alaq ni macam nak kata tergantung. Kalau hanger, tahu hanger kan, hanger baju tu, cubalah kau terbalikkan. Gitulah. Alaq tergantung, mata kail, alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan al-qalam, alat tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan manusia daripada benda yang dia tak tahu. Okey tuan-tuan semua, muqaddimah ayat Al-Quran diturunkan daripada ayat 1 sampai ayat 5 sahaja. Sambungan ayat ni, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna ila akhiriha, itu lambat lagi turun. Mula-mula 5 ayat aja. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuaduhu. Nabi bila dapat ayat tu, Nabi terus ingat dan berdebar, jangan cakap berdebar, Nabi menggeletar takutnya. Qal fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala faqala zammiluni. Nabi terus turun daripada Gua Hira, berlari. Turun tu tak berlari lah Syekh, turun tu kena pelan-pelan berlari. Bahaya tinggi Syekh Gua Hira tu, kau jangan main. Dia ada dua laluan tau, laluan kat belakang dan laluan kat depan sana. Jadi yang masa naik tu dia orang kata Nabi naik bukan kat belakang, Nabi naik kat depan tu. Depan tu lagi mencuram, Allahu alam. Jadi Nabi pun berlari balik ke rumah, sampai jumpa isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Apa kata Nabi? Zammiluni, selimutkan aku. Sebab Nabi menggeletar, bukan sejuk je, mungkin demam sejuk kan, tengok Jibril first time macam gitu. Nabi minta supaya diselimutkan. Fazammaluhu hatta zahaba anhu raw'u. Maka keluarga Nabi ataupun Khadijah menselimutkan Nabi sehingga Nabi hilang rasa takut gementar tu. Faqala li Khadijah wa akhbarha al-khabara. Maka bila keadaan dah tenang, dah tenteram, Nabi pun cerita, Khadijah, tadi abang melalui satu benda pelik. Apa dia bang? Nabi ceritalah. Ya, jumpa dengan makhluk ni peluk Nabi. Apa respon Khadijah? Apa Nabi kata? Laqad khashitu ala nafsi. Nabi kata, aku takut. Takut diri aku ni, apa cerita ni, tak pernah aku jumpa ni, pelik ni.
Khadijah radhiyallahu ta'ala dia kata apa? Kalla wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah takkan sia-siakan abang. Kata Khadijah, dia ni subhanallah, dia dengarnya suami kata macam tu, terus dia kata apa? Allah takkan sia-siakan abang. Jadi mungkin korang pening bila pula dia tahu Allah tu. Ya, mungkin kau pun dah tahu. Orang dulu bang, diorang dah ada fitrah tahu ada Tuhan nama Allah. Diorang tahu. Kalau kat Mekah tu semua orang tahu ada Tuhan nama Allah. Tapi di waktu yang sama diorang mensyirikkan Allah dengan patung-patung berhala keliling Kaabah. Ada 360 tok pekong tu. Dia kata 360 tok pekong ni ini merupakan kongsi Allah. Sebab tu kalau diorang pergi buat haji, diorang buat haji Syekh, tapi style jahiliah lah. Dia ada talbiyah dia. Dia kata labbaik Allahumma labbaik, labbaika laka syarikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Kami menyahut seruan kau ya Allah, dan seruan Tuhan-Tuhan yang berkongsi kuasa dengan kau ya Allah. Tu bengong tak bengong orang zaman jahiliah dulu. Jadi diorang tahu Allah tu ada, tapi nak mengesahkan Allah tu diorang tak tahu. Bila Khadijah dengar benda macam tu, on the spot terus apa kata Khadijah? Wallahi la yuzikallahu abadan. Demi Allah, Allah takkan sia-siakan abang. Innaka la tasilur rahim. Maka Khadijah pun kata, wahai suamiku, engkau seorang yang menyambung silaturahim. Jadi isteri ni beri motivasi, beri semangat kepada Nabi SAW. Abang tenang, abang tenang. Khadijah ni Syekh, takkan ada orang boleh ganti dia sampai kiamat. Yang cakap banyak lah. Hebatlah macam dia perempuan tu, belajar sampai profesi emeritus, benda lah gelaran dia dapat. Dia takkan boleh challenge Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Tak boleh. Nabi kata, kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa illa arba'ah. Orang lelaki ramai yang sempurna. Maknanya yang mature, yang sempurna ni ramai. Tapi orang perempuan yang sempurna 4 orang aja. Khadijah bintu Khuwailid, Asiyah bintu Muzahim bini Fir'aun, wa Maryam bintu Imran mak Nabi Isa, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ni 4 orang aja yang Allah Ta'ala berikan kesempurnaan pada mereka. Wa tahmilul kal, dan kau wahai suamiku seorang yang suka menanggung bebanan orang, menolong orang. Wa taksibul ma'dum, dan kau membantu orang-orang yang susah. Wa tuqri dhaif, kau suka memberi makan kepada tetamu. Wa tu'in ala nawaibil haq, dan kau suka membantu menegakkan kebenaran. Jadi Khadijah beri semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak panik tuan-tuan. Apa kita punya bini macam apa menggeletar dengan dia masuk simuk kita kan. Ini hebatnya Khadijah. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وكان ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. Khadijah ni tuan-tuan nak memastikan apa benda yang berlaku pada suami dia. Dia pun ajak Nabi jumpa dengan sepupu dia. Siapa nama sepupu dia? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni tuan-tuan merupakan sepupu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan di zaman jahiliah, dia ni antara orang yang convert masuk Kristian. Dekat Mekah mana ada agama Syekh? Semua agama sembah tok pekong, berhala, al-wasaniyin, menyembah berhala. Tapi dalam sejarah cerita, dalam ribuan penduduk Mekah tu ada 5 orang, 6 orang sahaja yang tak sembah berhala. Antaranya Waraqah bin Naufal, Uthman bin Huwairith, Sayyiduna apa nama, Zaid bin Amr bin Nufail. Ada lagi 2 orang, Fatimah bintu Huwairith, dan apa seorang lagi. Dia orang 4-5 orang ni tuan-tuan, dia ni orang kata fikir tau, kenapa orang Mekah sembah berhala sedangkan Kaabah ni kita tahu turun-temurun dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa Tuhan sebenarnya? Jadi 4 orang 5 orang ni tuan-tuan bermusafir, belajar menuntut ilmu sampai ke Syam. Dan di Syam lah mereka bertemu dengan orang-orang yang menganut Ahlul Kitab.
orang Nasara ahli kitab. Dia orang mengajar dan orang kata akan muncul Nabi akhir zaman, dan Nabi akhir zaman itu akan muncul di tempat kamu di Makkah. Jadi Waraqah bin Naufal ini tuan-tuan antara orang yang menganut fahaman atau kita kata Nasraniyah. Nasara ni ialah orang yang membantu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, orang yang membantu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan dia menguasai bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat dan bahasa kitab Injil. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyati, dan Waraqah bin Naufal ni boleh menulis kitab Injil dalam bahasa Ibraniyah. Wa kana syaikhan kabiran qad amiyah, dan masa Khadijah bawa jumpa Nabi, jumpa dengan Waraqah ni, Waraqah dia dah tua dan matanya dah buta tuan-tuan. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah pun cerita dekat sepupu dia ni, ya am isma' min ibni akhik, dia kata wahai sepupuku, kau dengarlah apa yang berlaku kepada suami aku ni, ceritakan apa yang berlaku. Maka Nabi SAW cerita apa yang Nabi alami dekat Gua Hira tu. Faqala lahu al-Waraqah, ya Muhammad, innahu namusul ladzi ja'a ila Musa bin Imran. Wahai Muhammad, berdasarkan apa yang kau cerita tu, makhluk yang datang bertemu dengan kau tu, makhluk itu bernama An-Namusul Akbar. An-Namus ni tuan-tuan nama bagi Jibril, bagi fahaman orang-orang Nasara Kristian. Diorang tak panggil Jibril, dia panggil An-Namus, ketua segala malaikat, yang pernah Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Jibril, apa kata Waraqah lagi, ya Muhammad, laitani fiha jaza'an ay syaban qawiyan, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum. Apa kata Waraqah, wahai Muhammad, kalaulah aku ni masih muda, masih kuat, ketika satu hari nanti orang Mekah akan halau kau keluar daripada Mekah. Tiba-tiba kan, Nabi pun confuse, apa benda pula, aku tak buat salah apa pun, jumpa malaikat je pun, tiba-tiba orang Mekah nak halau aku. Nabi mana dia buat kes bang? Nabi tak ada kes ke tu tak? Nabi ni ya Allah, sampai Nabi kan, kalau kita baca sejarah, ketika Nabi jadi Nabi, Nabi jadi Rasul, kan malam orang nak bunuh Nabi tu kan, yang Sayyidina Ali tidur dekat rumah Nabi, orang Quraisy, beberapa orang pemuda dekat 20 orang dah kepung nak bunuh Nabi. Setara macam tu pun kau tahu, nak bunuh Nabi, diorang masih percaya dengan Nabi. Segala barang-barang yang diorang ada, Nabi ni dibuat tempat simpanan barang. Muhammad, kita nak pergi overseas, mungkin balik lagi 3-4 bulan kot, ni ada barang mahal ni, ada jam Rolex ni, takut tengah-tengah jalan kena rompak, tak pasal hilang, kau tolong simpan boleh? Boleh. Nabi simpankan barang tu. Muhammad, kita nak pergi overseas ni, tak tahu balik entah-entah PKP tak boleh mengentas pula kan, nganga aku, jadi barang ni mahal ni, kalau hilang letih ni, boleh kau tolong simpan? Boleh. Nabi ni macam bank zaman dulu, segala harta benda dilonggok dekat rumah Nabi. Dia orang lawan Nabi, tapi dia tahu Nabi ni orang yang baik, dipercayai sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pelik tu. Kau faham ke dia aku cakap apa ni? Macam tak faham je aku tengok. Payah juga mengajar pakai emas ni. Okey tuan-tuan semua. Jadi Nabi kata, apa? Orang Mekah nak halau aku keluar? Apa hal? Apa kes? Aku buat apa? Aku tak salah apa-apa pun. Apa kata Jibril? Naam. Qala na'am ya Muhammad. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bi illa udiyah. Wa yudhikuni yawmuka ansuruka nasran mu'azzaran. Thumma lam yalbath Waraqatu an tufiya wa fatara al-wahyu. Apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, ya, tidak ada seorang Nabi, Rasul yang membawa ajaran sebagaimana ajaran kau. Maknanya Waraqah dia dah ada ilmu, tahu tak? Dia dah baca banyak benda, dia ada maklumat. Nabi Rasul, semua cara dia macam Muhammad ni, sebiji. Engkau dibakal Nabi, engkau dibakal Rasul, engkau akan membawa satu benda dekat Mekah ni. Wahai Muhammad, tidak ada seorang Nabi yang dan Rasul yang membawa ajaran sebagaimana ajaran kau, kecuali mereka akan dimusuhi habis-habisan. Wahai Muhammad, kalau dipanjangkan umur aku akan pertahankan kau habis-habisan, kata Waraqah. Tapi tadi Allah tuan-tuan, tak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Sebab tu sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Ibn Kathir mengatakan,
orang yang mula-mula beriman dengan Nabi secara tidak rasmi sebelum Khadijah bintu Khuwailid ialah Waraqah bin Naufal. Dialah orang pertama beriman dengan Nabi sebelum Nabi mengisytiharkan Nabi sebagai Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas pada itu bila Waraqah meninggal dunia, wa fataral wahyu, dan wahyu pun terputus tuan-tuan. Khilaf ulama, ada kata 40 hari, ada kata 3 minggu dan sebagainya. Bila wahyu terputus tu tuan-tuan, Nabi dah mula gelisah. Sebab Nabi dah mengalami satu situasi yang orang biasa tak pernah alami, iaitu melihat Jibril. Aku nak cakap pun susah kan. Mana Nabi sekarang dia tak macam orang biasa tau. Dia punya dalaman pun dah lain. Dah lain dah, sebab dia dah nampak benda yang pelik, benda pelik. Dan benda pelik tu kan, tengok hantu ni tengok pesuruh Allah, Jibril. Bila Nabi tengok, Nabi takut. Tapi rasa nak jumpa lagi. Engkau mana? Sampai dalam sejarah kata, Nabi ni pergi ni atas bukit, Nabi tengok dekat langit. Mana engkau? Kau mana? Macam itulah. Dan Nabi macam nak terjun, macam nak bunuh diri macam tu. Sebab tak datang Jibril ni. Sampailah yang mengikut setengah pendapat ulama, bila 40 hari tu, bila Nabi dah macam gelisah sangat dah, orang kata macam tak erti benda nak buat kan. Nabi takut tau, tapi nak tengok juga benda tu. Kau faham ke cerita aku ni? Macam orang susah cakap jadi situasi tu pelik. Kau mana? Tapi takut, tapi nak tengok. Masa itulah Jibril turun kali kedua. Nabi nampak dekat langit, Nabi nampak Jibril depan mata, kanan kiri. Bahasa bapak Jibril kata subhanallah, ya Muhammad anta Rasulullah. Itulah diisytiharkan Nabi sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, cerita dia panjang lagi. Ana ada kuliah online pukul 11 tuan-tuan. Kena balik rumah. Ana ada buat daurah sirah untuk menamatkan kitab, jadi kena balik pukul 11 kena ada Jadi sekadar sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ni. Semoga 2-3 kerat yang hadir pada malam ini dapatlah ilmu sikit sebanyak bermanfaat. Bolehlah kan, daripada langsung tak ada orang. Tapi sebenarnya ada campur dengan malaikat ramai jin Islam ramai. Okey, sekali itu dahulu. Semoga Allah Taala mengampunkan dosa anak dan dosa kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua malam Lailatul Qadar insya-Allah. Amin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.